Jika kita mampu mengangkat martabat keperwiraan orang lain, kenapa kita tidak mampu mengangkat martabat ini daripada kalangan bangsa kita sendiri? Kaum asli kaya dengan sifat pemalu, namun sekiranya kita mengikuti sejarah, ramai yang mungkin terkejut dengan hakikat bahawa jasa mereka dalam membentuk keamanan pada hari ini tidak boleh dan tidak patut dinafikan. Atau Angkatan Tentera Orang Asli, anak didik regimen gerah khas Alp JK kini GGK semasa zaman insurgensi, serta Senor Prague daripada pasukan gerakan NIM PDRM, merupakan antara testimoni kehebatan semangat juang anak-anak peribumi ini. Siapa sangka bahawa Senor Prague digelar The Silent Killer oleh CIA dan pernah digunakan secara rahsia di Laos. Apabila Amerika Syarikat lari dari Laos, mereka ditinggalkan begitu sahaja, mungkin dengan harapan bahawa rahsia ini akan terkubur di Laos. Siapa sangka unit Senor Prague berjaya kembali ke Malaysia sambil bertempur dengan elemen-elemen musuh di sepanjang jalan. Ramai juga yang kecundang dalam perjalanan balik. Siapa sangka juga bahawa terdapat desas-desus. Mereka ini pernah dilibatkan juga semasa Perang Korea pada tahun 50-an. Kita akan menyusuri kisah kepahlawanan The Gentle and Shy People ini. Semoga ia akan membantu membuka mata ramai daripada kita tentang betapa hebat sebenarnya anak-anak peribuminya. Senor Prague adalah unit yang unik di dalam PDRM. Pada awalnya unit ini ditubuhkan, ianya diletakkan di bawah Jabatan Orang Asli Department of Aborigines. Pemilihan anggota diambil 100% daripada suku kaum orang asli yang terdiri dari suku Temia, Semelai, Temuan dan Semai. Pada permulaan unit ini beroperasi, pelatuan komander dan juru semboyan terdiri daripada pegawai dan anggota SAS British. Kemudiannya kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, yang terdiri daripada orang Melayu dan pelbagai suku orang asli, ditawarkan jawatan dalam pasukan Senor Prague oleh kerana kejayaan yang dicapai begitu baik dan memberangsangkan. Sebelum Shah meninggalkan tanah Melayu, SAS telah menganugerahkan berat merun mereka kepada unit ini. Kejayaannya dicatatkan oleh pasukan dalam menjalankan tugas dan perang saraf, terutamanya ke atas penduduk asli sehingga memenangi hati dan pemikiran mereka, yang banyak berada jauh di pedalaman, telah membawa kepada penubuhan Batalion Kedua, dikenali sebagai Batalion ke-20 PPH, dan berpengkalan di Bidor, Perak, bagi memberikan identiti tersendiri kepada kedua-dua batalion ini. Maka senjata yang biasa digunakan penduduk asli diangkat sebagai insignia pasukan Senor Prague ini. Buluh sumpit digunakan sebagai insignia Batalion ke-19 PPH, manakala beliung pula digunakan untuk Batalion ke-20 PPH. Selain daripada itu, identiti mereka juga diselahkan melalui pemakaian berit merun. Berit merun yang pernah satu ketika ditarik balik, tetapi kemudian dipulangkan semula hak pemakaiannya kepada pasukan ini. Keterlibatan kedua-dua merangkumi satu operasi khusus dikenali sebagai APS Operasi Bambu, yang meliputi kawasan pedalaman Perak dan Kelantan. Perkhidmatan anggota Senor Prague ini diambil daripada skim-skim tertutup closed service. Bermakna mereka hanya boleh ditugaskan di Batalion 19, Batalion 20 atau VAT 69 Komando. Tetapi mereka tidak ditugaskan sebagai anggota tugas M di Balai Polis. Keunikan kemahiran yang dimiliki oleh anggota-anggota unit ini telah melahirkan penjejak-penjejak yang telah banyak membantu pasukan keselamatan semasa operasi menentang komunis dulu. Antaranya adalah SM Opot Anak Saat, yang telah banyak menumpahkan khidmat di dalam pasukan VAT 69 Komando. Beliau berasal dari pasukan Senor Prague inilah. Antara barisan veteran VAT 69 Komando, anggota asli adalah antara yang banyak membantu operasi dijalankan melalui usaha penjejakan. Kanan sekali adalah Bahuda Bahwin, diikuti Apot Anak Saat 3 dari kanan. Kedua-duanya berada bersama legenda VAT 69 Komando, Allahyarham Zabri, semasa beliau menghembuskan nafas terakhir akibat letupan jerangkap sama dalam tahun 1975. Keempat dari kanan adalah Bajohor Rakan Sekampung Encik Apot, yang turut sama menyertai pasukan bersama-sama beliau dulu. Berit merun kebanggaan pasukan. Keistimewaan pasukan ini juga meliputi aspek kemasukan anggotanya.
di mana mereka daripada kalangan orang asli yang memohon memasuki perkhidmatan PDRM tidak perlu menjalani latihan asas kepolisan selama 9 bulan di Pusat Latihan Asas Polis Pelapor. Sebaliknya, mereka terus diserap ke unit Senoi Prap. Selain daripada kemahiran menjejak, anggota pasukan ini juga turut diberi latihan PORU, Public Order Reserve Unit, bagi menangani rusuhan yang mempunyai potensi untuk merebak atau menjadi agresif. PORU mempunyai arahan yang lebih khusus dan terperinci di mana mereka dibenarkan menggunakan peluru hidup untuk menyuraikan ancaman yang bersifat lebih kritikal. Pada masa yang sama, unit Senoi Prat juga mempunyai bahagian perisikannya sendiri. Keanggotaannya satu ketika dulu terdiri daripada pegawai-pegawai daripada pasukan SAF Special Air Service, UK dan New Zealand, serta pegawai Melayu. Di antaranya adalah Inspektor Muhammad Noor bin Abdul Jalil. Bahagian perisikan ini telah disangkuntukan kepada cawangan khas PDRM selepas ia diletakkan di bawah Kementerian Dalam Negeri dan di bawah kawal selia PDRM. Struktur asal pasukan ini telah melalui perubahan selepas ia diletakkan di bawah KDNKA. Sebelumnya, ia mempunyai struktur organisasi yang berbeza daripada PDRM. Antaranya adalah terdapatnya jawatan junior staff belasan officer. Unit-unit kecilnya dikenali sebagai skuadron dan bukannya pelatun seperti pasukan tentera. Terdiri daripada 4 atau 5 orang anggota bagi setiap unit operasi kecil. Ini adalah identiti pasukan komando yang dikongsi oleh pasukan Senoi Prax, memandangkan ia banyak dipengaruhi oleh pasukan komando SAS yang telah terlibat secara langsung dalam penubuhannya. Pada awalnya, pihak komunis telah mengintai kalangan orang asli ini kerana kekurangan hubungan mereka dengan dunia luar serta pilihan mereka untuk tidak campur tangan dalam sebarang konflik demi meneruskan kehidupan yang tenteram. Secara langsung, gaya hidup sebegini telah menjadi satu aset yang membantu komunis melangsungkan kewujudan mereka dalam keadaan diasak teruk oleh pasukan keselamatan. Sampai ke satu tahap, ada di antara golongan orang asli ini yang telah berjaya dipengaruhi oleh dakwah komunis, sehingga terbentuknya pasukan kecil Regimen Sumpit. Di kalangan pasukan komunis ketika itu, antara karakter yang menerima bantuan daripada pihak kaum asli ini adalah pemimpin komunis seperti Su Che dari 5 Assault Unit yang beroperasi di sekitar kawasan Lawin, Klian dan Banding. Malah ada di antara ketua pasukan-pasukan kecil komunis ini yang telah berkeluarga dengan wanita orang asli, lalu mengunci perhubungan mereka dengan puak ini. Bagi mengekang perkara ini daripada terus berlaku, pasukan komando Regimen Gerak Khas RG telah dihantar ke kawasan mereka, terutamanya kawasan Puak Semai. Meja Ghazali Ibrahim yang pada ketika itu adalah ketua skuadron Y telah diberi tanggungjawab mengetuai rancangan pengumpulan semula RPS orang asli, di mana satu skuadron telah mengambil alih pertempatan askar British di Kamp Brincang, Cameron Highland, dan menjadikannya sebagai pengkalan hadapan. 3 anggota komando ditempatkan di pos-pos orang asli seperti Brok, Trisu, Kuala Mensun, Klanok dan Bertam, dengan tugasan untuk memerhati dan mengawasi cubaan komunis memengaruhi penduduk-penduduk di situ. Selain daripada itu, usaha sosial turut dijalankan bagi meyakinkan penduduk orang asli ini. Antaranya termasuklah menjalankan kelas-kelas tadika dan aktiviti sukan. Bantuan logistik disediakan oleh Jabatan Orang Asli Malaysia. RGK juga telah memilih anak-anak muda orang asli dengan kekuatan 1 pelatun untuk diberi latihan ketenteraan dan dikenali sebagai Angkatan Tentera Orang Asli (PTU). Tugasan mereka menyamai Border Squad di Sarawak, iaitu menjadi penjejak dan pendahulu pasukan. Pasukan ini telah dibubarkan selepas tamat insurgensi. Antara yang pernah terlibat di dalam pasukan atau ini adalah Kapel Ahmad bin Bah Uda atau Nasir bin Busu Panjang, Akpel alias bin Busu Panjang, Jebah Ruk bin Bah Jantung, Raja Zaini, Raja Wahab bin Abdullah, Raja Wahab bin Abdullah, Bah Hab bin Marman, Raja Bahlili bin Bah Jil, Raja Syarif bin Singlo, Raja Ali, Raja Matisa, Raja Wahab, Raja Bahdat bin Dakurus, Kabah Asih bin Bah Tirai, Raja Atan bin Bah Gep. 2 kali anggota telah berjaya
dalam kursus asas komando dalam siri khas iaitu Abdul alias bin Busu Panjang, P. Jebah Asih bin Batirai, tidak hadir tanpa cuti THTC tinggal tugas. Ranjay Sharif bin Bas Singlor, masih berserah diri hingga sekarang. Anggota dikenal pasti menetap di kawasan Post Brook. Meninggal dunia, Ranja Matisa Pos Menson, Ranja Bah Lili Sungai Ruil, dan Ranja Bahruk Bertam Valley. Selain daripada RGK, golongan asli juga telah dan masih terlibat di dalam cabang-cabang lain. Perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia (LTM) adalah antara sebab utama kemerosotan pengganas komunis. Kerana kemahiran mereka yang luar biasa, di samping berupaya mempengaruhi orang asli lain, supaya menyokong pasukan keselamatan. Antara unit di mana golongan ini terbabit secara terus adalah pasukan 91 Regimen khas Perisikan Tempur AKPT. Sepanjang kewujudannya, seorang anggotanya telah menerima Bintang Seri Pahlawan Gagah Perkasa SP dan 3 anggotanya yang lain telah menerima Bintang Panglima Gagah Berani PGB. Bukti keampuhan pasukan yang jarang dikenali ini, penubuhan 91 bermula pada tahun 1972. Pada awalnya dikenali sebagai pasukan khas Perisikan Tempur PKPT. Fokus pasukan ini adalah kawasan-kawasan yang dikenali sebagai sensitif dan tugas utama mereka adalah untuk mengesan dan mencari maklumat kegiatan pengganas komunis. Pada Januari tahun 1983, PKPT telah mengalami penyusunan semula pasukan UTM dan bagi menampung keperluan operasi yang semakin meningkat ketika itu, ia telah diperbesarkan dan mula dikenali sebagai 91 AKPT. Ibu pejabat mereka diletakkan di Kem Cangkat, Batu Gajah, Perak. Sepanjang kewujudannya di zaman insurgensi, pasukan ini telah berjaya menumbangkan 20 pengganas komunis serta memusnahkan sejumlah besar tempat simpanan senjata dan makanan. Keanggotaan orang asli adalah diambil berdasarkan kepada keperluan terhadap kepakaran dan kemahiran mereka dalam menjelajah hutan. Ia juga bertujuan bagi membentengi golongan ini daripada terus dipergunakan oleh pihak komunis dalam meneruskan kewujudan mereka. Selain daripada anggota biasa, ada juga di kalangan orang asli ini yang telah berjaya ditauliahkan sebagai pegawai. Antaranya adalah bekas pegawai tentera orang asli suku Semai, Kapten Bersara Juhari Kangsa Abdullah. Beliau adalah antara produk Sekolah Pegawai Kadet SPK, Kem Sebatang Kara, Port Dickson, Negeri Sembilan. SPK ditubuhkan secara rasmi pada 1 Januari tahun 1981, menggantikan unit latihan pendahuluan pegawai kadet yang telah wujud sejak 1950-an bagi melatih golongan belia yang berkelayakan untuk menjadi pegawai tentera dengan cogan kata sentiasa di hadapan. Mereka yang mengikuti pengambilan tauliah jangka pendek TJP mengharungi latihan bersama selama 9 bulan sebelum ditauliahkan menjadi pegawai tentera berpangkat Lieutenant Muda dalam Angkatan Tentera Malaysia. Kapten Bersara Juhari yang berasal dari Sungai Koyan, Kuala Lipis, Pahang, berada dalam TJP siri ke-39 bersama-sama 270 individu lain. Pentauliahan mereka dijalankan pada 27 Jun tahun 1981 sebelum mereka dihantar berkursus lanjutan selama 6 bulan di Sekolah Tempur Pegawai Muda STPM di Camp Paradise, Kota Belud, Sabah. Sebelum ditugaskan ke unit masing-masing, beliau hanya sempat berkhidmat selama 11 tahun sebelum terpaksa menyambung perniagaan rotan keluarganya. Khabar terakhir yang kami dapat, beliau menjadi pegawai keselamatan di Pulau Pinang. Sekian sahaja perkongsian saya untuk kali ini. Terima kasih kerana terus setia bersama Nordin Hawk Channel. Sampai berjumpa lagi di video akan datang. Kami semua ada bukti yang kami pernah ada di sini. Adalah scene yang banyak hitam putih. Kami berdiri asal jalan kami sendiri. Sebab sini lain-lain macam punya lain. Petik api tandaku mula perhati. Kau mendengar